apakah maksud memandikan jenazah? Maksudnya ialah meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Jadi air mestilah rata. Yang kedua, berkenaan dengan apakah tujuan sebenarnya kita mandikan jenazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahman. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bidang fiqah, pelajaran yang ke-16, unit yang kedua, iaitu kewajipan terhadap jenazah. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah, sebagaimana biasa, kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Okey, ada 3. Yang pertama, dapat menerangkan kewajipan terhadap jenazah. Yang kedua, dapat melaksanakan amali pengurusan jenazah. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan solat jenazah dan menziarahi jenazah secara beradab dan istiqamah. Baiklah, suka untuk saya ingatkan di sini, di musim PKP ini kita mungkin tidak mampu untuk melaksanakan poin yang kedua dan yang ketiga. Namun begitu, tak menjadi masalah untuk kita mempelajari ilmu, mempelajari teorinya. Mudah-mudahan sekiranya kita berkesempatan nanti, sebab tu kita bersemuka nanti, insyaAllah kita akan ulang kaji semula tajuk ini dan cuba untuk laksanakan amali dan solat jenazah di kelas nanti, insyaAllah. Baiklah, kita pergi yang pertama dahulu, iaitu kewajipan terhadap jenazah. Okey, ada 4 kewajipan terhadap jenazah dan kewajipan ini mestilah mengikut susunan. Okey, yang pertama dimulakan dengan memandikan jenazah. Okey, memandikan jenazah. Baik, yang kedua mengapankan jenazah. Okey, yang ketiga menyembahyangkan jenazah. Yang keempat, maaf, terlindung, tapi yang anak boleh teka tengok gambar ni pun kita dah boleh angkat, iaitu mengebumikan jenazah. Okey, baik, seterusnya okey, kita pergi yang pertama dahulu, memandikan jenazah. Tengok gambar di sini pun kita boleh bayanglah macam mana yang dikatakan dengan memandikan jenazah. Okey, apakah maksud memandikan jenazah? Maksudnya ialah meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Jadi air mestilah rata. Okay, yang kedua, berkenaan dengan apakah tujuan sebenarnya kita mandikan jenazah? Iaitu untuk membersihkan jenazah serta untuk memuliakannya sebagai manusia lah. Okay, jadi tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jenazah. Okay. Baik, seterusnya kaifiat ataupun cara memandikan jenazah. Kita pergi langkah demi langkah. Okey, yang pertama, meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir di bawahnya. Okey. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup. Jadi kita yang bertanggungjawab memandikan jenazah tadi mesti memelihara, melindungi, menutup aurat jenazah. Okay, yang ketiga, menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Okey, seterusnya, yang keempat, membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Sebagaimana kita berwuduk waktu kita hidup, tidak boleh ada perkara yang menghalang air ketika kita nak berwuduk. Begitu jugalah ketika kita memandikan jenazah, pastikan tidak ada perkara-perkara najis dan sebagainya yang menghalang air untuk sampai untuk rata ke seluruh kulit. Okey. Yang kelima, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kukunya. Okey, dan keenam, jenazah diwudukkan dengan sempurnanya. Sebab selepas memandikan nanti kita akan kapan dan kemudian akan sembahyang. Jadi untuk menyembahyangkan jenazah tadi mestilah diwudukkan dengan sempurna. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi yang ketujuh. Berniat ketika memandikannya. Berniat kepada orang yang nak memandikan jenazah tadilah. Okey. Yang ke-8, menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air, yang mana air tadi kita campurkan dengan daun bidara dan juga sedikit sabun untuk mewangikan. Yang ke-9, membilas seluruh badan jenazah dengan air. Dan yang ke-10, jenazah dimandikan dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ini juga untuk menyegarkan ataupun memberi haruman kepada
jenazah. Okey. Baiklah. Seterusnya kita lihat kewajipan yang kedua, iaitu mengkapankan jenazah. Okey, ini gambarannya. Okey. Apakah maksud kapan? Mengapankan jenazah. Okey. Maksudnya ialah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Tutup seluruh tubuh sekurang-kurangnya sehelai kain. Dan mengapankan jenazah ini adalah bertujuan untuk menutup aurat jenazah. Okey, jadi kalau kita faham di sini, kita dah meninggal nanti pun aurat kita masih lagi kita kena jaga, kena tutup, apatah lagi ketika kita masih hidup di dunia ini. Jadi iktibar di sini, peliharalah, jagalah aurat kita sebaik-baiknya. Okey, seterusnya kaifiat. Ingat kaifiat ni maksudnya cara lah. Cara mengapankan jenazah. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama, bagi jenazah lelaki dahulu. Yang pertama, afdal dikapankan dengan 3 lapisan kain putih. Bagi lelaki, afdalnya 3 lapisan. Dan setiap lapisan kain itu diharapkan dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Maknanya bukanlah lapisan pertama separuh, lapisan kedua separuh, tak boleh. Dia setiap lapisan itu mestilah menutup seluruh tubuh jenazah. Okey. Seterusnya bagi jenazah perempuan. Yang pertama, afdal dikapankan dengan 5 lapisan kain putih. Bagi lelaki tadi 3, bagi perempuan 5 lapisan. Kemudian 1 lapisan baju untuk menutup bahagian tubuh jenazah. Okey. Kemudian 1 lapisan untuk menutup bahagian antara pusat hingga lutut. Kemudian 1 lapisan tudung untuk menutup bahagian kepala jenazah dan 2 lapisan kain untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Jadi 2, 1, 1, 1 cukuplah 5 lapisan kain. Jadi kalau kita lihat perbandingan di sini, jenazah lelaki dan perempuan, jenazah perempuan lebih afdal dengan 5 lapisan, maknanya lebih tebal lah lapisannya, menunjukkan di sini betapa pentingnya seorang wanita itu menjaga auratnya. Jadi ketika meninggal dunia pun aurat dia masih lagi perlu dipelihara dengan sebegitu rupa, apatah lagi ketika kita masih hidup. Okey, jadi peliharalah, jagalah aurat kita sebaik-baiknya. Baiklah, seterusnya kita lihat kewajipan yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Okey, apa maksudnya? Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu, yakni dengan cara-cara tertentu. Satu-satunya solat yang dinamakan dengan solat, namun yang menunaikannya adalah orang lain. Okey, kalau kita sebut solat sunat duha, kita sendiri yang melakukan solat sunat tersebut. Tapi bila sebut solat jenazah, solat yang dilakukan ke atas jenazah, maksudnya bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Tapi adalah pahalanya pada kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, apa tujuannya? Mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau yang meninggal dunia itu adalah ibu bapa kita, maka itulah antara sumbangan terakhir kita, jasa terakhir ketika jenazah masih lagi belum dikebumikan. Okey. Baiklah, kita sambung seterusnya, bagaimanakah kaifiat solat jenazah. Apakah cara-caranya? Yang pertama, lafaz niat terlebih dahulu. Okey, saya bawakan satu contoh lafaz niat di sini. Usalli ala hadzal mayit 4 takbiratin fardhal kifayah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 takbir fardhu kifayah dari imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Suka untuk saya ingatkan di sini, ingat bagi solat jenazah kita sebut 4 takbir, bukannya 4 rakaat. Okey. Baik, yang kedua, bertakbir kali pertama. Dan selepas takbir kali pertama membaca surah Al-Fatihah. Okey. Seterusnya bertakbir kali kedua. Dan selepas takbir kali kedua membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan selawatnya adalah sebagaimana yang kita baca dalam tahiyat akhir. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay. Seterusnya kita lihat
Bertakbir kali ketiga. Dan selepasnya membaca doa untuk jenazah. Dan ini adalah doanya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sekiranya jenazah tersebut adalah perempuan, kita tukar sahaja kata ganti namanya, iaitu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey. Dan kelima, bertakbir kali keempat. Dan selepas itu memberi salam. Solat jenazah adalah solat yang paling ringkas sebenarnya. Okey. Baiklah. Dalam solat jenazah ini ada sedikit peringatan penting atau poin penting sebenarnya. Digalakkan untuk kita membaca doa ini sebelum memberi salam. Yang ini selepas takbir keempat. Kalau ikut dari segi rukunnya, terus kita boleh bagi salam. Namun di situ disunatkan untuk kita membaca doa ini selepas takbir yang keempat. Yang ini sebelum kita memberi salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maksud, ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahala, dan janganlah kami difitnah selepas kematiannya. Mohon kami dan ampunilah kami dan ampunilah dia. Okey. Baik. Seterusnya, bagaimanakah kedudukan imam ketika solat jenazah? Kita lihat yang pertama, bagaimana bagi jenazah lelaki terlebih dahulu. Okey. Imam akan berdiri bersetentangan dengan kepala jenazah. Manakala kepalanya tadi berada di sebelah kiri imam. Ini gambarannya, maaf agak terlindung. Di sini kepala jenazah. Jadi imam berdiri bersetentangan dengan kepala jenazah, dan kepala jenazah ini berada di sebelah kiri imam. Okey. Kita akan lihat perbandingan dengan jenazah perempuan. Okey, ini bagi keadaan jenazah perempuan, yang mana imam akan berdiri bersetentangan dengan pinggul jenazah di tengah-tengah ini, dan kepala jenazah berada di sebelah kanan imam. Okey, ini kedudukan bagi jenazah perempuan. Baik, bagaimana pula kalau jenazah tadi lebih daripada seorang dan bercampur lelaki dan perempuan? Okey, kita lihat. Ini keadaannya, jenazah lelaki, jenazah perempuan, dan imam akan berdiri di pertengahan. Okey. Jadi ini keadaan bagi jenazah lelaki dan perempuan. Okey. Baik, seterusnya, kewajipan terakhir kepada jenazah adalah mengebumikan jenazah. Yang mana bermaksud mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiat tertentu. Dari tanah kita datang, ke tanah juga kita kembali. Okay? Yang mana mengebumikan jenazah ini ada dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, agar tidak dapat digali, dibongkar oleh binatang buas. Okay? Baik, bagaimanakah caranya, kaifiatnya? Yang pertama, sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Yang kedua, sunat juga bagi orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dan yang ketiga, wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Okey. Baik, cara yang seterusnya ialah kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluarnya bau yang tidak menyenangkan dan juga dibongkar daripada binatang buas. Jadi dari segi ukuran kedalamannya tidaklah ditetapkan, tetapi kena tengok uruf ataupun keadaan setempat, macam mana keadaan tanah tersebut yang mana boleh mengelakkan daripada keluarnya bau ataupun digali oleh binatang buas. Dan ada sedikit sunatnya, iaitu untuk lebih sempurna kubur tadi digali dengan lebih luas, lebih panjang dan lebih dalam. Okey. Baiklah, jenis kubur. Ada dua jenis kubur yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama disebut sebagai lahat. Okey, ini gambarannya. Yang mana liang lahat ini dia buat pada dinding kubur sekiranya tanah di situ adalah tanah yang keras. Okey, ini jenazah. Kemudian ada papan. Ini dinding kubur. Okey. Okey, dan jenis yang kedua ialah jenis syak. Yang mana liang kubur dibuat secara syak ini, iaitu lubang di tengah-tengah kubur. Yang mana keadaan tanah di situ adalah tanah yang jenis lebih lembut serta jenis berpasir. Jadi ada dua jenis kubur sebenarnya yang kita perlu tahu.
Jadi Ustazah mohon maaf agak terlindung slide di situ. Inilah gambaran yang atas ni adalah Lahad, yang di bawah ni adalah Syab. Okey. Jadi ada 4 kewajipan yang perlu kita ingat kepada jenazah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengapankan, kemudian menyembahyangkan, yang keempat mengebumikan. Jadi sekadar itu dulu perkongsian daripada Ustazah pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga tekan ikon loceng supaya anda tidak terlepas mana-mana video daripada channel Ustazah. Sekian dahulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.